Assalamualaikum, hai kelas. Okey, jom kita tengok latihan seterusnya. Okey, kita baca soalan Ini adalah soalan 6. Rajah 5 menunjukkan 3 pandangan bagi satu blok. Lukiskan saiz penuh pandangan isometrik. Okey, ini adalah ortografik. Disuruh awak lukis pandangan isometrik. Okey, so baca soalan. Jangan salah lukis, jangan lukis oblik, okey, kerana isometri dan oblik berbeza. Okey, so awak kena ingat isometri 30 darjah kiri dan kanan. Okey, so awak boleh terus lukis kalau awak nampak gambarnya macam mana ataupun awak boleh lakar. Okey, pertama sekali kalau awak nak lakar, okey, so awak try buat lakaran kecil. Okey, kita try buat di sini. Okey, so kita boleh kira 2, 4, 6, 4, 9. Okey, ini dia punya kedalaman 10, ketinggian 9. Okey, so ini adalah sisi. Plan hadapan sisi. Okey, plan hadapan sisi. So macam mana kita tahu dia hadapan? Di hadapan ni always atas dia plan. Okey, so katalah hadapan kita duduk sini. Plan mesti duduk atas dia. Okey, so hadapan akan kawan dengan sisi. Okey, so kita try draw buat 30 darjah kiri dan 30 darjah kanan. Okey, so lepas tu kira jarak dia. Okey, ini panjang 10, tingginya sama 9. Okey, so kita punya panjang 10, agak-agak Okey, so mula-mula sekali awak mesti buat dia punya big box. Okey, big box ni akan jadi boundaries. Okey, so awak dah dapat kotak ISO. Okey, so lepas tu kita nak buat apa? So kita tengok dia ada berapa tingkat. Okey, so awak tengok ni. Satu kat sini ketinggian yang sama. Satu tingkat, dua tingkat, 3 tingkat. Okey, kat sini kita boleh nampak dia ada 3 tingkat. 1 tingkat, 2 tingkat dan 3 tingkat. Okey, makanya kita boleh buat box dia dulu. Kalau tak pasti rajahnya macam mana, buat je box. Okey, so awak tengok ni. Ni depan sekali kan, ini pandangan plan. Jadi kalau dari atas, kita pandang dari atas, so kita nampak dia bentuk begitu. Maka yang ni adalah depan sekali. Okey, bila dia depan sekali, ini yang kecil ni lah, dia kan adalah unjuran actually kan. Di unjuran ortografik. So, makanya yang ni adalah dia. Objek yang sama. Okay. Maka ini depan sekali. So, kita boleh lukis dia. Tinggi 3 lebih kurang. Okay. So, panjang je 2. Okay. Kedalamannya, okay, ini kedalaman, ini pun kedalaman. Okay. So, kedalamannya adalah 4. Okay, yang ni 4. Jadi, bila awak nak tarik kepanjangan 4, awak kena tengok dulu yang ni dia sambung dengan yang atas tu. Maka yang atas ni sebenarnya duduk belakang. Okay, katalah ini A, ini B. Sebenarnya ini adalah A dan ini adalah B. Okay. So, A bersambung ke B. Kalau ikut A di depan, B kita di belakang. Okey, jadi kita nak naikkan dia ke belakang, kita ambil lagi ketinggian dia. Ketinggian lebih kurang 3 juga, macam ni. Okey, lepas tu ke belakang sebanyak 4. Okey, ini B. Ini A. Okey, ke belakang kita sebanyak 4. Okey, lepas tu dia tarik depan ni, yang ni dah selesai. Okey, kita cari pula titik C. Okey, C kita 4 juga. Okey, jadi kita boleh ke kanan sebanyak 4. So, kita buat dia punya box besar. Okey. Sama je. Kita buat bentuk box besar tu. Okey. Kemudian baru awak sambungkan. Okey, katalah ini titik D. Okey, A jumpa B. Okey, A jumpa B. B kita sebenarnya belakang tu. Okey. Ni macam B kat depan. Sebenarnya B kita duduk belakang. Okay, A jumpa B. Kemudian A jumpa D. Okey, sini D.
Lepas tu C kat mana? Actually ni C kita. Okey, C kita belakang sana. Jadi D jumpa dengan C. Macam tu bentuk dia. Okey, so sekarang ni yang trickiest part lah di sini. Okey, so awak tengok, katalah ini E. Sini adalah F. Okey, so ini adalah E. F kita kat mana? Okey, ini D atau E lah. Okey, so E kita kat bawah tu, F kita kat situ. Sebenarnya ni F kita. Okey, jadi awak ambil satu tapak, kan dia ke kanan satu tapak kan? Awak ke belakang kan dia. Okey, ke belakang sebanyak berapa tapak ni? 2. Okey, ke kanan 1, ke belakang 2. 1, 2. Okey, lebih kurang macam tu. Okey, awak sambungkan juga bahagian belakang ni. Kita nak bagi dia nampak shape dia. Okey, bila ke belakang sebanyak 2, lepas tu, okey, yang kat atas ni pula, okey, awak tengok dia turun. Dia berhentikan di 1, 2, 3, 4, 5. Kotak ke-5. Okey, so itu kotak ke-5. Kotak ke-5 terus jumpa F. Okey, mana kotak ke-5 tu? Di sinilah kotak ke-5. Okey, ini adalah F. Jadi sebenarnya shape kita E jumpa F. F naik atas. Okey, kita katalah ini adalah G. Okey, C dengan G sebaris. Jadi sebaris. Okey, ini C. Ini adalah G. Okey, so awak tengok shape dia macam ke naik atas sikit. Sebab kita ambil ketinggian 1 tu. Okey. Lepas kita dah buat B jumpa C. Okey, sini adalah kalau tengok daripada sisi, ini adalah B atau C. Okey, dia ada gap sikit. Ada kotak 2 ni. Inilah kotak 2 kita. Di sini. Kotak 2 kita, okey, so awak tarik dia ke belakang. Sebanyak 2 dan kelebaran yang sama. Okey, macam itulah gapnya. Lepas tu dia naik sebanyak 3. Okay, bila dia naik sebanyak 3, belah kiri pun dia naik sebanyak 3. Ke belakang sebanyak 4. Okey, ni kita dah siap. Okey, dah siap dan dah siap. Okey, ini awak tengok line. Dia macam line. Actually dia lengkung. Okey, so kita boleh pula buat daripada belah sisi. Kita tengok ini bahagian tepi sekali. Okey, tepi sekali ini, inilah objeknya yang tepi sekali tu. Okey, macam mana nak tahu kita ambil dia tepi sekali? Okey, so awak boleh buat agak-agak macam ujuran 45 darjah begitu. Okey, dan awak turunkan yang ni. Okey, awak turunkan ke bawah, dia akan duduk situ. Awak tarik dia. Kan dia duduk tempat ni kan? Okey, so ini kita boleh jadikan sebagai asas di belah sisi. Okey, so ketinggian 3. Okey, tapak dia 4. Naik sebanyak 2 dan sambungkan. Okey, itulah tapak dia. Dan disambungkan dengan yang atas ni. Ini bukan garisan lurus, ini bukan kotak. Okey, dia adalah lengkung. So, dari sini, pelan nampak ni, jarak 2. Okey, ni jarak ni awak bahagi 2, tu jarak dia. Okey, dia akan sambungkan dengan kotak ni. Ni adalah kotak 2 lah. Okey, sekejap saya kecilkan sikit. Jadi dia 2 je. Okey. Okey, so ini kita punya, kita buat kotak dia. Okey. Kita nampakkan lagi dengan lebih jelas macam mana bentuk ISO ni. Okay, actually dari sini awak tengok, ini katalah kita namakan dia M. Okay, ni pun adalah M. Okay, jadi M dia jumpa dengan N. Okay, ini adalah N. Okay, so M jumpa dengan M. M jumpa dengan N. Maka ini adalah lengkung. Okey. Lakaran cuma jangan lama-lama lah pada lakaran ni. Okey, so dia dah mula come together. Okey, dan awak tengok. Okey, kita nak dapatkan garisan ini. Okay. So sekarang ni awak ambil jarak ni, 4. Ke kiri turun 4, ke kiri adalah 4. So makanya kita turunkan sebanyak 4, kita tarik ke kanan sebanyak 4.
So, daripada, katalah nama dia R. Dari R terus jumpa S. Okey, ini adalah R. Dia terus jumpa S. Maka dia adalah garisan. Okey, so bila kita tengok dari sini, nampak macam segitiga. Actually, segitiga yang ni, dia jumpa kat sini. Okey, ni mana? Ni adalah titik ni. Okey, ni adalah S. Jadi sebenarnya R jumpa S di sana. Dan daripada atas, dia turun. Okey, ini adalah R. Dia turun ke bawah. Ni R juga. Jadi, dia turun ke bawah begitu. Okey, dan dia terus sambung jumpa dengan F. Okay, so, awak sambungkan F dia. Nampak? Okey, sikit lagi. So, kat sini awak nampak ada garisan. Sambung dengan garisan ni. Okey, dan ini. Okey, kemudian kita sambungkan terus ke G. Sebab dia sambung terus ke G kan, macam tu kan? So, kita terus sambung ke G. Okey, sebabkan di sini bahagian yang kosong. Sini je ada line. Okey, ni line tu ada. So, awak nampak kita punya lakaran dah siap. Okay. Awak tak perlu pekatkan lah. Okey, saya nak pekatkan, nak bagi awak nampak. Okey. Ini jangan lupa dia adalah lengkung. Okey. Okey, next kita dah boleh lukis lukisan ISO kita. Okey, kita pun dah dapat gambaran bentuknya macam mana. Okey. So, dengan kelebaran 10, kepanjangan 10, okey, ketinggian 9. Okey, jadi sebenarnya bila kelebaran 10, kepanjangan 10, kiri dan kanan jaraknya sama. Okey, so awak tengok drawing kosong ni, okey, awak agak-agak je tengah dia tu. So, awak buat satu garisan. Tu awak agak-agak je tengah dia. Okey, agak-agak boleh kanan 10, kiri 10. Okey, jap. Sorry. Bagi lurus betul-betul lurus. Okey. Dan awak garis. Okey. So, kat sini kita akan fully pakai set square 30 darjah. Okey. Letak tepi yang 45 tu. Supaya awak tak tersalah lukis. Okey. So, awak tarik pada pertemuan persilangan tadi dan awak buat 30 darjah kanan, 30 darjah di kiri. Okey, dan kita dah boleh ukur. Okey, so 10 kita dari 1, kalau ambil dari 1, mesti sampai 11. Okey, di situ. Ataupun awak boleh pakai jangka lukis. Okey, so awak ukur dari 1 ke 11. Okey, so dari sini awak tanda je. Okey, kiri dan kanan. Sebab kelebarannya sama kan? Okey, itu adalah 10. Okey, dan awak bawa naik atas. Bawa naik atas. Okey, awak straightkan je daripada titik tadi. Okey, awak straightkan naik atas. Okey. Dan awak ukur sebanyak 9. Okey, ketinggian ni kan 9 kan? 3, 6, 9. Okey. So, awak ukur 9. Okey, dan awak tanda satu tempat je. Sebab apa? Ketinggian dia mestilah sama. Jadi, bila awak dah tanda satu tempat, tak payah tanda tak perlu. Okey. So, awak dah ada satu tempat tu. Okey, awak letak je. Awak garis je. Okay, bila awak garis, awak pindah je. Jadikan dia box. Okay, box untuk guidance. Guidance supaya awak tak terlajak lukis, terlebih lukis. Okay. Ya, shape dia cantik-cantik, tepat-tepat. Kita lukis sekali je.
Okey, sebab kita nak buat juga soalan lain. Okey, ini adalah box besar. Okey, sekarang box besar dah siap. Okey, kalau tak nak keliru, boleh padam garisan ni. Okey, sebab kita nak bentuk box. Okey, yang dah siap, kemudian awak boleh ukur kat sini ketinggian 3. Kita boleh buatlah shape ni yang seterusnya. Okey, so ketinggian dia 3 je, sok tanda. Okey, kelebaran dia adalah 2 sahaja. Naik je. Binaan ya. Okey, semuanya adalah garisan binaan. Sampailah awak dah siap dan awak dah boleh kotakkan dia. Okey, dan awak tanda lagi 3 naik atas. Okey, disebabkan kita dah lakar, maka kita dah boleh laju. Okey. Okey, ke belakang tadi sebanyak 4. Okey, so awak boleh ukur kat sini 4. Okey, yang penting jangan salah ukuran. Kalau salah ukuran, awak perlu padam dan lukis semula. So, bila awak padam dan lukis semula, awak akan buang masa. Saya dah bagi tahu tadi 20 markah. Siapkan dalam masa 20 minit. Okey. So, ada student saya buat isometri ni 5 minit je. Siap semua sekali. Okey, jadi dia dah sangat pro. Awak pun boleh. Okey. Okey, itu box besar. Jadi saya kata tadi ini A. Ini B. Makanya A dia akan jumpa dengan B. B duduk atas. Okey. Jadi awak dah confident, so awak boleh pekatkan garisan ni. A jumpa dengan B. Okay, next. B akan jumpa dengan C. Okay. So, dia ada gap sikit kat situ. Antara E pergi F. Sorry, saya ingat sikit. Okay. Antara E pergi F. Okay, kita tarik ke belakang. 1. Okay. Saya nak kotak belakang ni awak boxkan juga. Okay, sebab gambar rajah ni dia agak kompleks. Okay, dan tadi kat sini ketinggian dia naik 1 kan? Kita tanda. Ni ke belakang dia sebanyak 2 kan? Okay, so awak tanda. Okay, dari E pergi F. Okay, awak tengok tu. Dari E pergi F. Okay, so dari F dia akan pergi ke G. Ini G. Okay, dia nampak macam straight tapi actually dia tak. Okay. Okay. Pada bahagian depan dah siap. Okay, kita boleh sambung di bahagian belakang. Okay. So, tarik lagi ke belakang sebanyak 2 tadi kan. Okay. Okay. So, tanda dia sebanyak 2.
Okey, ni adalah yang belakang ni. Okey, then dia naik sebanyak berapa tu kelas? Okey, itu sepatutnya 3. Okey, so tengok saiz dia 3. Okey, so naikkan dia. Ukur 2. Okey. Apa saya ambil dari 1? Sebab biasanya kosong ni saya takut dia tak tepat. Okey, saya dah boleh start buat sisi. So, ukur dia adalah 4. Okey, so markernya ukur 1 sampai 5. Okey, naik atas, ketinggiannya adalah 3. Okey, so ukur 3, dia duduk situ. Okey, so kita buat shape dia. Okey, so sekarang ni awak tengok, awak ukur sebanyak 2. Okey, kaki naik atas pun, okey, kaki naik atas kita pun actually 2. Okey, so kat sini awak tandakan 2. Okey, then awak gabungkan line. Okey, ni adalah shape dia. Okey, awak boleh keluarkan. Sorry. Okay. Seterusnya kita nak buat R jumpa dengan S. Okey. Turun 4, kiri 4. Okey. So, awak ukur ini 4. 1, 2, 3, 4. Okey. So, dari situ. Dari situ ke kanan. Okey. Ukur pula 4. 4 tu dari situ ke situ. Okey. Makanya tadi saya kata R jumpa S kan. Bawah ni pun R juga. Okey. So jadi R, R. Jadi ada 2 R. 2 R yang berjumpa dengan S. R ni pun jumpa dengan S. R ni pun jumpa dengan S. Dari R yang berjumpa dengan S, S akan terus jumpa dengan F. See? Okey, so kaki bawah dah siap. Kita buat semua garisan. Lepas tu last sekali baru kita buat lengkung. Okey. Sambung depan, sambung belakang. Okey. Oh, ini semua garisan binaan. Turunkan. So, turunkan juga puncak yang belakang. So, kalau awak dah siap, awak boleh lengkungkan dia. Okey. Jangan lupa sambungkan M ke G ataupun awak ambil titik ni, awak terus sambung ke G. Okey, sekarang kita nak lukis lengkung. Okey, ramai tanya saya macam mana nak dapatkan kaedah 4 pusat. Okey, bila awak nak lukis lengkung bentuk macam ni, okey awak tengok Actually awak dah buat segi 4, pakai kaedah 4 pusat, awak garis, awak bahagi 2. Okey, lepas tu titik. Bila awak ambil satu titik, awak garis ke sini. Garis ke bawah. Bila ambil hujung bucu sini, ambil hujung bucu bawah. Naik atas ke kanan. Jadi sebabkan awak nak buat lengkung ni. Ini adalah lengkung kan, maka lengkung tu di sini. Bila awak nak buat lengkung, awak perlukan titik ini. Okay, jadi sebenarnya kotak kita, okay, berapa kotak ni? 6 darab dengan 6.
Okey, makanya ini adalah 6 darab 6. Untuk awak dapatkan titik tu, awak perlu buat kotak 6 lagi tambah. Jadi sebenarnya kepanjangan dia adalah 12. 12 darab dengan 12. Baru awak dapat kaki atas tu. Okey, lengkung ni selain daripada kaedah pakai kaedah 4 pusat tu, okey, so awak boleh juga ukur ngam-ngam dia punya, okey, kelebaran. Okey, dan awak silangkan. Okey, awak silangkan 1 dan 2. Okey, dan awak garis. Okey, garis ni wajib ya. Okey, so awak garis atas dan bawah. Okey, kemudian awak ambil balik jari tadi, jangan ubahlah. Okey, awak tengok dia sampai tak? Okey, dia mesti sampai. Sorry ya. Okay. Oh, dia mesti sampai ngam. Okey, satu lagi pun sama. Okey, disebabkan tadi saya ambil ruang sikit untuk saya lakar, maka drawing saya terlajak ke kanan lah. Lepas ni awak buat ke kiri sedikit. Okey, supaya dia tak keluar daripada papan. Okey, sebab dia ada kaedah kan, kaedah ada markah. Okey, sebabkan ini adalah latihan. Okey. Okey, dah terlajak di situ. So, kita nampak titik dia. Awak cucuklah kat situ. Okey. Dalam SPM jangan buat kan. Okey. Dan awak boleh pekatkan objek yang lain. Start ni ada ya. Okey. Pegang kuat-kuat. Okey. Kita sengit-sengit. Kita nak buat sekali line je. Okey. Mana lagi yang ada? Okey, ni ada. Okey. Lagi. Garis. Lagi. Garis. Checkkan dia supaya bila pemeriksa menanda kertas, so dia tahu itu adalah garisan objek dan boleh dikira sebagai markah. Okay, semua dah pekat dan isometri kita dah siap.